Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hormati saudara pengacara majlis, barisan kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada pada pagi ini di dalam majlis ini mudah-mudahan barakah Jumaat terakhir bulan Sya'ban ini mudah-mudahan kita semua dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kali yang pertama saya sampai ke pejabat tuan-tuan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan saya pada pagi ini juga dinilai ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita nak ulas tentang tajuk Ramadan pada pagi ini. Ramadan apa tajuk dia? Ramadan ni sama ada Ramadan ni Ramadan yang terbaik ataupun berada pada takuk yang sama. Kalau orang Kedah dia panggil takuk yang sama. Kalau sini dia kata tahap yang sama. Kita ni nak masuk Ramadan tak berapa hari dah. Hari ni hari Jumaat. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Kalau ikut kalender Cap Kuda tu, hari Selasa ni kita puasa lah. Kalau ikut kalender Cap Kuda. Tak tahulah nanti mereka pergi teropong anak bulan. Kalau dia kata awal sehari, mungkin kita puasa hari Isnin. Kalau dia kata lewat sehari, mungkin kita puasa hari Rabu. Dia main lagu tu lah. Dia tak ada hari Sabtu. Tak ada. Nak awal pun hari Isnin. Nak lewat pun hari Rabu. Kebiasaannya macam tu lah. Kalau Allah Ta'ala nak tukar, tak ada mustahil lah. Kebiasaannya macam tu. Maknanya kata, kita ni dah dekat dah. Dengan Ramadan ni dah dekat dah. Umpama kalau saya nak pegang mic ni, dia duduk macam tu ya. Tinggal nak ngap pegang ya. Kalau makan pun, dia dah duduk dalam mulut. Tinggal nak telan ya. Tetapi bukan semua orang yang ada pada dewan ataupun bilik pada pagi ini akan berkesempatan bertemu dengan Ramadan. Belum tentu. Mana tahu dia luruh ke tengah jalan. Saya hari Ahad baru ni. Hari Ahad. Saya ada mengajak di satu tempat di Kedah. Datang seorang kenalan saya lah. Kenalan. Dia bukan sahabat, dia bukan kawan. Kenalan macam tu lah. Dia ikut saya kuliah ni. Dia ni seorang salesman, produk. Juru jual kereta produk ni. Dia main dekat saya, dia kata, Ustaz, alhamdulillah,
Saya punya sil agak meletup sikit. Dia kata ni saya nak bagi sumbangan untuk yayasan lah. Untuk Ramadan ni saya nak bagi sumbangan ke yayasan Ustaz untuk buat majlis buka puasa ke apa ke. Dia bagi RM500. Lepas tu dia pula bagi dekat pihak surau yang saya mengajak tu pun RM500 untuk buat majlis berbuka puasa. Hari Rabu baru ni saya habis kuliah di Sungai Long. Saya duduk minum dengan kawan saya di dalam KL. Pukul 11.30 isteri dia telefon meninggal. Dia balik kerja, dia letih, dia mayang maghrib, dia tidur. Dia kata kat isteri dia pukul 10.30 macam tu gerak lah. Dia nak bangkit mandi, dia nak bangkit semayang asyar. Isteri dia pergi gerak-gerak pukul 10.30, gerak tak ada. Ha? Mungkin hak duduk dalam dewan ni pun pagi ni, mungkin malam ni gerak-gerak tak ada. Mungkin jadi. Kita tak tahu. Kita ni sempat masuk Ramadan ataupun tidak. Kita tak tahu. Sebab tu sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dia kata apa dia? Sayyidina Ali kata, ada 3-4 perkara yang aku bimbang dalam hidup aku ni. Dalam hidup ni, kata Sayyidina Ali, ada 2-3-4 benda yang dia bimbang, kata Sayyidina Ali. Salah satu daripada kebimbangan Sayyidina Ali ni apa dia? Dia kata, aku bimbang bila mana aku berada di akhir-akhir Ramadan. Akhir-akhir Sya'ban. Aku bimbang. Ketika mana nak sampai Ramadan dah dekat ni, aku berada pada akhir-akhir Sya'ban, nak masuk Ramadan ni, aku bimbang. Bimbang apa dia? Bimbang tak tahu sama ada aku ni sempat ataupun tidak masuk dalam Ramadan ni. Faham tak? Tuan-tuan jangan tak faham yang saya cakap ni. Minta maaf lah saya slang Kedah. Walaupun tuan-tuan duduk dekat ni apa nama tempat? Subang Jaya. Subang Jaya. Minta maaf lah saya tak hati nak bawa bahasa Selangor. Ni saya tak hati. Kami orang Kedah. Saya ni pula bukan jenis munafik punya geng. Keluar negeri jadi orang tu dah. Saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Hatta saya pergi ceramah luar negara pun mampu pergi yang faham-faham tak faham tu dah. Saya pergi ceramah di Thailand. Saya tiba Kedah ya. Hang faham-faham tak faham tu dah. Sebab suruh panggil. Saya pergi ceramah di Brunei, saya pergi ceramah di Singapura, saya ceramah di Indonesia. Saya tiba Kedah ya, hangpa faham-faham tak faham sudah. Cuma pergi ceramah di Indonesia lah dia berat sikit. Banyak benda yang pelik kita nak cakap. Contoh butuh. Kita tak dicakap butuh di Kedah. Bila pergi sana, boleh cakap. Saya ceramah itu kat 100 kali kot saya sebut butuh. Bila lagi nak sebut butuh dalam ceramah melainkan di sana? Kan? Sebab itu kita membutuhkan bantuan Allah. Kalau enggak dengan bantuan Allah, kita mau butuh apa? Kat 100 kali saya ulang itu ni. Saya kata kalau aku balik ceramah macam ni di Malaysia, kena tarik tauliah. Jadi nak main ceramah di Selangor ni, saya cakap Kedah lah. Tuan-tuan faham-faham tak faham sudah lah. Tempat suruh panggil. Kalau tuan-tuan tak panggil pagi ni, semalam saya boleh balik Kedah lah. Tahu tak kak? Saya tinggal bini saya 4 hari, 4 malam lah. Tak tidur dengan bini, 4 malam lah. Semalam duduk minum dekat dengan Bukit Bintang. Negro pun saya dapat putih dah semalam. 4 hari tinggal bini. Zalah lah, hampa bukan tahu apa. Derita saya tuan-tuan bukan tahu. Ni saya tak tahu cakap Selangor. Tapi tengok muka Kedah pun ramai. Tuan-tuan ada buat belagak lah. Main duduk Subang, Makodot kan. Buat pala Subang. Duduk belagak lah. Rupa dia terpaling Selangor je. Kedah. Saya memang saya tak hati nak cakap Selangor. Kalau saya cakap pun bunyi pelik. Ni pelik kan. Kita memerlukan doa. Kali ni dia pelabapa. Ada orang, dia duduk di Kedah, dia main Selangor. Dia nak cakap Selangor. Dia pergi Kelantan, dia nak cakap Kelantan. Ini masalah. Pergi makcik di Kelantan, terdengar dia cakap, terkejut patah kursi. Dia pergi dekat Pasar Siti Khadijah, dia kata kat kak tu, bagi buah pelai 3 kilo, tak terkejut orang tu. 3 kilo buah pelai, dia kata. Makcik tu kata, bukan pelai, pauh, bodoh. Duk pelai. Dia boleh faham dalam bahasa saya, no? Sayyidina Ali kata, yang aku bimbang sama ada aku ni sempat ataupun tidak
untuk melangkah masuk dalam Ramadan yang nak tiba ni. Saya nak tanya ni, ada dalam dewan ni, ramai kat lah, kat 40,000 ni. Berapa orang yang berani confirm kata dia akan masuk dalam Ramadan tu ni? Cuba angkat tangan, nak tengok muka orang yakin. Saya pun tak tahu. Sebab kematian ni datang, kita bukan tahu bila. Ni kita duduk dalam dewan ni, saya dengan tuan-tuan, siapa nak mati dulu? Mana kita tahu? Rahsia Allah. Setuju ke tak? Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Mungkin. Dan tak mustahil, tuan-tuan. Dunia ni berubah. Saya kemudian, tuan-tuan dulu pun boleh jadi. Tak ada masalah. Ambil lah yang mana pun jadi tuan-tuan dulu lah. Ni kita nak masuk Ramadan. Sebab tu bila kita tak tahu sama ada kita ni sempat masuk ataupun tidak Ramadan, saya nak bagi kepada tuan-tuan 3 benda. Pagi ni 3 benda yang saya nak cakap. Lepas tu kita berhenti lah. Dah pergi berapa dah? Ke 10. Paling lewat pun 11. 10 minit kita berhenti lah. Saya nak balik Kedah pula. Malam ni saya ada di Sungai Tani lepas maghrib. Nak kena balik. Esok pagi saya ada dialog start. Pukul 9 pagi. Tayangan perdana telemovie yang saya berlakon tu. Lepas raya jangan ada panggil ceramah dah. Tak mahu dah. Sama ceramah ni lambat kaya. Nak jadi berlakon dah. Tuan-tuan tengoklah saya punya telemovie. Lakonan kami pada satu Ramadan ni. Nantilah. Satu Ramadan. Tak silap. Esok tayangan perdana. Saya, Wan Maimunah, Jalil Hamid, Nur Khairiyah, Ustaz Kazim. Berlakon. Watak saya bukan watak ustaz lah. Masa mereka suruh berlakon tu, mula mereka kata ustaz kena berlakon, saya kata boleh. Kalau watak ustaz tak ada masalah. Kannya payah halau hantu. Lagu tu lah watak ustaz dalam TV tu. Itu tak? Ustaz kalau berlakon halau hantu. Betul lah. Tak ada masalah. Oi, mereka kata tak, ni bukan watak ustaz. Dia kata tu nak pergi watak apa? Mereka kata tunggu lah. 2 minggu saya tidur tak lena. Sebab saya tak tahu nak jadi apa yang saya duduk bimbang. Takut jadi perogoh bersiri. Itu yang saya takut. 2 minggu lepas tu mereka bagi watak. Watak tu okey lah. Watak yang saya pegang dalam telemovie tu nama saya Adam Israel. Dengar nama pun korang. Memang watak tu akan membuatkan orang benci pada saya. Okey lah, saya kata tak ada masalah lah. Ni mai dah tawaran yang kedua ni. Yang ni nama dia, tajuk dia Benih. InsyaAllah ni mai pula tawaran baru ni. Dah tengok dah skrip apa semua. Untuk telemovie yang kedua tajuk dia Kain Buruk. Laku lah. Lepas ni saya tak ceramah. Ceramah payah kaya. Tuan-tuan saya mak tu lah. Ceramah payah kaya. Kan? Ceramah 2 jam. Dia bayar 100. Mampu. Tuan-tuan. Parking 30. Minyak 50. Tol 20. Cerah lah betul. Alamak kaya. Jadi berlakon ni cepat kaya sikit lah. Jadi esok tayangan perdana insya-Allah. Saya nak balik, saya tak mahu saya nak balik dekat 11 10 minit kita berhenti lah. Boleh ke no? Ceramah apa lama-lama tuan-tuan tu bermodalkan mi goreng tu hak ni cukuplah. Breakfast tadi pun banyak mi goreng lah. Ceramah pun dekat mi goreng sudahlah. Ni hang ceramah macam Lem Sheng tak padan lah. Baik. 3 benda yang saya nak buat begini. 3 benda. Yang pertama kita nak masuk Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan, dia adalah tetamu. Dia adalah tetamu kita. Sebab tu Nabi kata, kita ni bila kita ni orang yang beriman, falyukrim dhaifah. Di antara sifat yang kita kena buat apa dia? Memuliakan tetamu. Ni di antara akhlak orang yang beriman. Kita bila tetamu bertandang ke tempat kita, akhlak dia apa dia? Kita kena memuliakan tetamu. Saya pagi ni tetamu tuan-tuan. Jadi cara macam mana yang tuan-tuan mulia? Tadi mereka pergi tunggu di bawah. Nampak kereta saya masuk, abang terus mai. Tu cara raih tetamu. Taklah duk cangak nak pergi mana. Bukan saya pernah main bangunan ni. Ni kali pertama. Dia tunggu saya di bawah. Okey ustaz, sekian-sekian jam saya akan tunggu ustaz di bawah. Saya sampai, abang kita pun terus main. Saya tak perlu tunggu. Dia naik kereta dengan saya. Dia bawa tunjuk parking. Tidak saya nak pergi Rabah atau mana nak parking. Saya ni biasa tuan-tuan. Dia panggil saya dululah. Masa muda-muda. Lah tua dah. Bulan 4 ni dah cukup 34 dah. Tua dah.
Dulu saya masa muda-muda 20-an tu, kalau saya pergi ceramah, saya biasa dekat dengan Menara Ilham kot. Apa ada di KL. Ada satu jabatan tu panggil saya ceramah. Saya pusing, kita tak pernah sampai bangunan ni. Saya dah bagi tahu satgi saya tak tahu saya nak masuk parking tang mana. Saya nak tunggu tang mana. Saya tak tahu. Saya kata. Sebab saya tak nama. Tak apa, ustaz masuk parking, ustaz pergi dekat kaunter, ustaz bagi tahu. 3 kali kot saya pusing, tak tahu cari parking tang mana, saya tutup telefon, saya balik. Semua saya buat aku tu tuan. Orang nak kata apa kata. Stres aku dah lah aku nak kena bawa apa ni, bawa kereta, duk pusing 3 kali. Satgi jam, satgi silap jalan. Masa tu waste map pun tak ada. Saya tutup telefon, saya balik. Ceramah pukul 11 pagi. Saya buka telefon pukul 5 petang. Saya tengok miss call dekat 50. Mampu pergi ke hang. Ada orang kata tak patut. Ustaz, anda kira aku tak patut kat dia. Yang dia buat kat aku, betul. Kalau hampa betul-betul berhajat. Bukan kita nak suruh dia pergi ambil di hotel dah. Saya boleh nak buat begini. Saya kata tak faham ambil di hotel. Boleh saya nak buat begitu tuan-tuan. Pergi ambil saya dekat KL lah. Saya kata tak apa. Kalau saya boleh ceramah tak ada masalah. Ambil di hotel. Itu main hantar balik di hotel. Kalau tak ambil apa ceramah? Tapi kita ni mulia tetamu. Okey, turun. Tunggu kat bawah. Bawa masuk parking. Naik atas. Jamu makan. Baru main ceramah. Tu cara kita nak muliakan tetamu. Islam suruh. Falyukrim dhaifah. Kena muliakan tetamu. Ramadan yang nak datang ni minggu depan. Dia adalah tetamu kita. Sudah semestinya kita kena muliakan tetamu. Ni akhlak orang beriman. Kena muliakan tetamu. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak peduli pun dekat Ramadan, dia tetap main lah minggu depan. Kalau tuan-tuan seronok pun, dia tetap main lah minggu depan. Bila tetamu nak main, dia kena buat persiapan. Setuju ke tak? Macam kita nak pergi rumah orang. Yang pertama, kita sebagai tetamu kena maklum dekat orang yang kita nak pergi rumah. Ni saya nak ajak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu. Jangan duk terjah pi. Ada waktu orang bersedia nak terima tetamu. Ada waktu orang tak bersedia nak terima tetamu. Setuju ke tak? Macam kita. Sentiasa ke kita sedia nak terima tetamu main rumah kita, tuan-tuan? Ada waktu kita tak mau orang main. Betul tak? Tambah ni agak-agak ni pula. Nak kena duk siap rumah, nak siap makan. Mampu. Main kerak. Siap-siap. Mulut popek. Saya ambil baju ayam. Terkedarah. Tak berhenti. Ingat aku ni duk kerja, duk bayang kat hampa. Kubuh racun mampu ke semua. Mampu hati aku. Bancuh. Dan balas kali dia stres dia pun tak tahu macam mana. Pergi beli kowe satu tak kat ruang tamu. Bubuh gelas plastik buh. Dia beli 3-in-1 punya kopi. Hampa kedarah nak makan apa. Bukan senantiasa kita nak terima tetamu. Tambah rumah pula kecil. Situlah tempat nak melepak keluarga. Macam rumah taman kan. Pintu depan ruang tamu. Pintu bilik. Selesa tak kalau tetamu main kerak? Sebab tu kita nak pergi rumah orang, kena bagi tahu. Din, ya, aku ni nak jumpa dengan hang ni, bila boleh tak? Tanya dia bila boleh. Tak apa, main jumpa aku hari Sabtu ni boleh. Di mana? Main rumah aku. Okey. Dia pula, kita nak bagi tuan rumah kan, tanya, berapa orang nak main? Betul tak? Kalau tuan rumah hak jenis nak sedia makanan lah. Hak jenis tak sedia, hamil pergi lah sebiji bah pun. Kalau orang yang educated punya ni, berapa orang nak main? Aku lebih kurang 4 orang kot. Aku, bini aku, anak aku 2 orang. Okey. Kira apa? Lebih kurang pukul 12. Pukul 12, kena siap cara pukul 12. Jangan duduk jamu bihun Singapura pula pukul 12. Bihun Singapura tu pula Allah adik sikit pada tali tangsi lah. Hak goreng petang kemarin tu. Perangat balik pagi ni. Dah lah goreng petang kemarin. Boh dalam tiap bahagian beku. Goreng balik pagi ni.
Adik sikit pada tali tausiah. Tak telan, dia jamu. Nak telan, takut keracunan makanan. Saya biasa pergi satu rumah orang ni bukan nak mengutuk lah, nak cerita. Dia jamu bihun kering. Saya pun makan. Saya tak abang di mana. Haram tak sedap. Saya abang. Tak sedap. Sungguh. Tak sedap langsung. Saya tak tahu dia beli tak mana. Bukan dia buat, dia beli. Kicap haram tak rasa. Sos haram tak rasa bubuh. Ngap. Hak tu baru sunnah saya makan tu. Pepak banyak kali. Kat 30 kali. Ngap. Sambil mata duk tengok pinggan ni. Aku nak perhabis. Sepinggan ni pun jenuh. Ngap. Makan. Mi ayak. Macam mana Ustaz? Okey. Okey. Ngap. Orang jamu. Tapi yang pagi tadi sedap lah. Jangan duk terasa kata saya makan 2-3 camca tak. Pasal yang tu saya tak mau ganggu. Saya punya ceramah. Kelemahan saya breakfast pagi memang saya tak nak ambil. Saya nak makan tak makan ke 11, setengah ke 12 baru saya makan. Pagi ni tadi kedarah pisang biji cukup dah. Sebab saya ceramah. Saya tak suka makan sebelum ceramah. Tak dia kacau perut. Biasa saya tengah ceramah saya kena berhenti beli air tu. Ada yang saya tak makan. Memang duk terasa pula. Ada. Nuak-nuak Allah. Pepak nak. Lepas tu dah lah ni. Pak dia kata ni tak cukup. Dia tambah lagi haram. Kata aku nak habis ni pun siksa lah. Pergi tambah lagi. Tak makan orang kecil hati. Nak makan kita terseksa. Makan. Dia kembang habis kuliah ni tuan-tuan. Saya kata pergi beli mana bihun ni. Kedai dia beli tu. Kedai tu dia dalam golongan kedai-kedai tak sedap. Dia paling tak sedap. Di kalangan tak sedap tu. Dia paling tak sedap. Tak tahulah pekak mana masak bihun tu goreng. Tak sedap sungguh. Makan. Dia tambah pula. Allah kata aku. Jangan duk jamu tu pula. Ke 12 tengah hari kena tahu. Tengah hari. Okey jamu tara makan tengah hari. Tetamu yang nak pi ni. Lepas tu bila kawan tu sedia ni saya nak peringat. Jangan tak pi pula. Berlambak tak? Dia kata dia nak main. Lebih kurang sejam 2 jam kita dah siap. Dia kata tak jadi pi aku ada masalah. Betul tak? Hak jenis ni kalau dia telefon nak main pula. Padahal ambil jumpa dekat kedai. Ni adab kita nak tanam kat rumah orang. Contoh saya abang. Adab tetamu pula. Adab tuan rumah pula. Kena raikan. Ni Ramadan nak main berjumpa dengan kita ni tuan-tuan. Kita ni tuan rumah. Ramadan nak main. Sebab tu Nabi kata man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang dia seronok dengan kedatangan Ramadan yang nak datang. Dia nak masuk dalam Ramadan. Seronok tu pula dalam arti kata mempersiapkan dirinya untuk beribadah sebanyak-banyaknya dalam Ramadan. Haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah akan haramkan tubuh badan orang ini daripada dijilat oleh api neraka. Nak apa lagi? Sebab tu Ramadan nak main. Saya tanya tuan-tuan buat persiapan? Buat dah Ustaz. Kami bukan kata saya Ustaz, pejabat buat. Kami dah letak tabung. Kami minta duit orang ramai lah yang duduk dekat pejabat ni. Kita nak edarkan bubuk lambu. Mau takat tu mampu. Duk kira buat bubuk lambu Ramadan ni. Pergi masjid tu bubuk. Saya pun heran tuan-tuan. Dalil mana yang tuan-tuan pegang bulan Ramadan ni kena edak bubuk lambu? Tak boleh bubuk lain ke? Buatlah bubuk durian ke, kacang hijau ke, bubuk jagung. Dah, bubuk lambu. Saya biasa tegur satu masjid. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, kami tahun ni dah tak buat dah bubuk lambu. Bagus. Buat apa tahun ni? Kami buat kanji. Lebih kurang. Dia ingat kita bodoh level dia. Tak bodoh kita level tu. Kalau macam tu saja punya persiapan, tak cukup. Saya kata, tak cukup. Tak cukup.
Saya nak tanya tuan-tuan ni. Okeylah. Banyak orang, dia buat persiapan dengan dia beranggapan dia sempat masuk dalam Ramadan. Betul ke tak? Banyak orang buat persiapan yang dia rasa dia ni sempat masuk. Saya nak tanya, kalaulah lusa, tulat ni, tuan-tuan tak sempat masuk, apa persiapan yang tuan-tuan dah buat? Saya cerita tahun 2022. Saya cerita. Tahun 2022 ni tahun yang pertama kita bebas untuk beraktiviti Ramadan selepas 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. 2020 haram apa pun tak boleh buat, duduk dalam rumah. Hak semua pakai jadi imam. Oh, kemah. Quran besar tu sold out. Kilang sampai tak ada cetak. Dia punya beli. Mana pakai nak jadi imam lah kau? Boleh Quran besar tak. Oh, kemah. Nak jadi imam pada hadiah Quran haram tak boleh baca. Iqra' pun baru juzuk yang ketiga. Iqra' 3. Iqra' pun baru Iqra' 3. Baru duduk baca tu babi buta. Betul lah. Tapi Quran besar tak lepas nak jadi imam. Buka surah tu juzuk 27. Tapi duk tiba enak apa enak kalau Allah tu kita banyak. Muka surat ayat lain tapi dia baca bunyi lain. Standard lah orang lelaki ni tambah lagak tu juga nama tu haram tak terang mana pun. Enak apa enak kalau Allah. Ingat lagi tuan-tuan saya jadi imam tu. Allah. Macam-macam dengan cucu merangkak masuk dalam kain. Tok Wan duk jadi imam. Tok Wan sujud, cucu balik, tak boleh balik KL. Lockdown. Cucu pun baru boleh merangkak. Dia merangkak lah. Budak baru boleh merangkak. Dia kena merangkak. Dia merangkak masuk dalam kain Tok Wan. Tok Wan memangkit rakaat pertama. Dia pun berdiri dalam kain Tok Wan. Diri-diri dia duk rasa dia ada benda dia sentuh. Tanduk 3 malam tu imam tarawih tak ada. Tu tahun 2020. Tahun 2021. Kita boleh semayang tarawih apa, tapi dia sekerat jalan dia lockdown balik. Ya. Sekerat jalan melonjak masa tu lockdown balik. Tahun 2023, 2022 tu lah. Mereka dah buang dulu dia panggil binatang apa? SOP. SOP tu. Semayang jarak. SOP mengarut-mengarut masa tu. Bukan semua mengarut. Ada satu dua mengarut. Saya pun tak faham. Tak faham sungguh-sungguh. Tak faham sungguh-sungguh. Orang semayang kena jarak dalam masjid. Jarak. Lepas tu tak boleh buat makan apa di masjid masa tu. Betul tak? Tak mau bercampur. Lepas tu melepak tak apa. Macam saya naik flight. Dekat airport dia pangkah. Okey lah. Masuk dalam kapal terbang duduk sebelah. Saya tanya pramugari tu. Saya tanya ni. Macam mana? Duduk bawah penjarakan. Naik atas tak ada penjarakan. Boleh duduk sebelah menyebelah. Padahal orang yang sama tu duduk naik airport tu. Saya kata pasal apa di bawah tu kena duduk jarak-jarak. Atas ni tak jarak. Pramugari tu tak tahu jawab macam mana. Dia kata ustaz. Dia kata bawah lain, atas lain. Saya kata lain apa? Bawah awak. Covid atas. Dia kata tak. Covid tak naik flight. Sebab dia tak beli tiket. Dia kata. Tak apalah ada jawapan jadi lah. Tu. Masa tahun 2020 lagi pelik dia punya SOP tu. Naik kereta tak boleh duduk sebelah menyebelah. Ingat? Driver depan, belah kanan. Hak penumpang duduk belah kiri. Bini kita tu. Tu bini kita tu. Saya duduk gelak ke dalam bini dia kata, sudah lah bang. Tak, saya kata, hang cuba fikir tengok. Naik kereta, aku duduk depan, hang duduk belakang belah kiri. Balik rumah sekali. Betul tak? Kau masa tu tidur lain-lain katil. Satu selimut, satu katil. Naik kereta duduk tepi. Saya pun kata ni pekak mana buat SOP ni. Saya tak boleh terima. Sampai lah saya duduk fikir tak lepas. Tak tahu lah kot tuan-tuan fikir lepas. Saya fikir tak lepas. Tahun 2022 SOP mengarut-mengarut ni dah terbuang lah. Kita pun boleh balik masa tu. Okey, masa tu ada seorang bekas pegawai takbir kerajaan negeri Kedah. KCS. Dia mai jumpa saya di pejabat dia. Dia kata, ustaz,
Saya nak mai bagi sumbangan sikit. Ada tak dekat sekolah ustaz ni buat iftar jama'i pun ada tak? Buat buka puasa ramai-ramai. Saya kata ada. Dia kata yang ni macam nak? Saya kata biasalah yang ni untuk pelajar tahfiz warga pondok. Dia kata nah ambil duit ni buat, dia kata. Ada tak ustaz buat majlis besar-besar untuk buka puasa? Ada, sekali saya akan buat. Dia kata tu ramai mana? Lebih kurang sekali dengan, saya kata lebih kurang 3-4 orang. Okey, yang tu saya bagi, dia kata. Tahun ni saya bagi. Ustaz tak ada demikian lah tu. Saya kata betul ke ada tu? Betul, Ustaz betul. Sungguh ni, sungguh. Yang ni duit ni buat hari-hari, yang besar tu saya buat. Nanti saya akan hantar catering je, mas. Saya bayar semua, lepas kau main makanan. Ustaz jangan duk fikir apa. Okey, tu. Duk dengan duk lupa sudah. Lagi kedarah kurma dengan yang suah. Biar kami hari tu. Dia pun tulis, dia suruh bini dia tulis. Dia pun kata, Ustaz, saya ni rasa tak sabar nak jumpa Ramadan tahun ni, dia kata. Saya kata, kenapa ada tu? Yalah, kita 2 tahun tak boleh buka puasa apa. Saya ni, Ustaz, daripada dulu, memang saya akan taja. Sebulan tu, saya akan taja orang buka puasa. Masjid ni, surau ni, sekolah tahfiz ni, pondok ni, saya akan pergi taja. Bila pergi taja, saya dalam seminggu saya taja masjid ni. Seminggu pula surau ni. Seminggu pula mahat tahfiz ni. Seminggu pula pondok ni. Saya akan pergi buka puasa bersama dengan mereka. Jadi berapa hari ya saya buka puasa di rumah? Boleh bilang ya dengan jari. Berapa hari ya saya buka puasa di rumah? Saya nak pergi buka puasa sana. 2 tahun kena lockdown. Tak ada suasana tu dia kata. Jadi tahun ni saya tak sabar. Saya tak sabar. Saya nak mula balik rutin dia. Okey. Esok nak puasa. Hari ni dia meninggal. Dia sempat tak masuk Ramadan? Tak sempat kan? Tapi Ramadan tahun itu, ganjaran dia, kawan ni dapat tak? Tu maksud saya. Kita kena fikir. Kita ni kena fikir. Tahu fikir? Fikir. Kedah lah. Kedah dia fikir. Kedah dia tapi bukan semua ayat di Kedah tuan-tuan boleh tau. Jangan tau, bahaya tu kadang-kadang tuan-tuan ni Kedah munafik. Semua tuan-tuan nak macam fikir, betul tak? Air. Pelik jangan Kalau pelik tuan-tuan pi lari makna tuan-tuan ni. Dia nak abang. Jangan sebut. Yang mana faham, tak faham sudah lah. Fikir. Ayah. Pelik. Lari mana? Jadi yang saya nak minta fikir ni. Tolong fikir. Kita kalau tak sempat masuk Ramadan, ganjaran Ramadan ni kita nak ambil macam mana? Sebab lah ni, ramai orang duk menyangka, dia sempat masuk Ramadan. Ni masalah. Dia duk rasa, aku ni boleh kot. Dan kot. Duk kot tu lah. Kalau tak sempat, apa yang kita nak buat? Understand? Tu yang pertama. Sebab tu saya nak bagi tahu, kena buat dah persiapan. Sekiranya aku tak sempat masuk dalam Ramadan tahun ini yang aku buat untuk aku meraih ganjaran pahala Ramadan pada tahun ini. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sempat masuk, insya-Allah lah, saya doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjemput diri saya, menjemput tuan-tuan semua untuk kita dapat masuk dalam Ramadan pada tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita dapat masuk Ramadan. Yang ni lah yang kita duk minta tu. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, tolonglah turun berkat kepada kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ni masuk Ramadan. Masuk Ramadan ni pun
kena ingat satu benda. Kalau kita tak sempat habis dalam Ramadan ni, mustahil ataupun tidak, tuan-tuan? Tak mustahil. Masuk 10 hari, masuk 7 hari, piak. Tahu piak? Piak, faham piak? Mim pa wausin. Mati. Mau piak tengah Ramadan. Tak tahu. Tapi saya dah tengok ada ni 3 orang. Sebab tu apa yang kita nak kena banyak buat dalam bulan Ramadan ni? Saya nak buat 4 benda Saya tak mau buat banyak-banyak. Tuan-tuan tak sempat buat 4 benda lah. Tolong. Ramadan tahun ni kita tak mau sama dengan Ramadan tahun lepas. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak langkah masuk dalam Ramadan ni. Tuan-tuan nak langkah masuk dengan adat. Ataupun tuan-tuan nak langkah masuk dengan ibadat Ramadan ni. Selama ni kita masuk Ramadan, langkah dengan adat ataupun langkah dengan ibadat. Syarat dia mudah. Nak jadi ibadat, mudah. Mesti masuk dengan ilmu. Sudahlah duk tanya korek hidung tu, tanya yang lain pula. Soalan tiap-tiap tahun tak jawab. Ustaz, nak tanya Ustaz. Kita bila puasa, korek hidung betul puasa. Hang korek lah. Nampak macam mana kerja dia? Dia tugas dia memang cari gali. Bidang kerja dia cari gali. Masuk menegak, keluar mereka. Dia nak tanya soalan tu. Saya ni tak jawab. Dia kalau kita korek hidung Ustaz. Batal. Korek lah. Dia nak abang yang nak tanya dah lagi. Korek. Selamat mengorek. Oh dia tak batal Ustaz. Dah. Kira-kira boleh lah Ustaz nak. Boleh. Tak batal Ustaz nak. Dah. Tu yang batal tu macam mana Ustaz yang batal? Yang batal tu kalau hang duk korek, terpolui tinggal siku ya kat luar hidung. Hak tu baru batal. Lagi tak jadi lagu tu hang korek. Jelas? Ni saya abang nak korek terpolih tiku dia tinggal kat luar. Hak tu baru batal. Lagi tak jadi tu hang korek lah. Ni dia punya jaga satu bodoh lah satu. Dia kalau jaga saja tak apa, ni campur jaga dengan bodoh. Hak ni yang jadi rojak habis hang badan. Bulu hidung sama panjang dengan bulu ketiak tak pernah duk keras. Ada orang tu. Bulu hidung ni sama panjang dengan bulu ketiak. Lepas tu lepas subuh dia bersin. Tai hidung tergantung kat bulu. Duk tergantung. Tai hidung tu pula rona berelok sikit dia nak mas tak mas hari tu ni. Duk tergantung nak bulu hidung sama panjang dengan bulu ketiak. Dia terkeluar. Duk tergantung. Dia jaga. Dia tak mau nak ni. Jaga. Kacau. Tobat tak terkeluar dengan handuk seh. Lagu tu bulu hidung sama panjang dengan bulu ketiak. Hujung tu dia merekod pula sikit dong. Cantik. Tak korek. Bawa tu hidung tu berjalan dari. Merja. Dia menapas tu hidung tu terkeluar. Dia sedut tu hidung tu masuk. Dia menapas terkeluar. Hang korek lah. Ni dia nak abang dengar. Korek. Tapi biarlah berhajat. Ada orang dia tabiat tau. Ni jari ni hilang. Tapi dengar kuliah. Lepas tu dia nak salam dengan kita. Saya terkena dah. Belum cerita ni. Saya kena dah. Dia kuliah di masjid. Dia duduk depan. Tapi dia dengar ni dia. Duduk depan. Habis-habis kuliah. Dia salam. Saya dah buat macam mana? Tak salam orang sombong, kata sombong. Nak salam berkat biji tu. Kata haram tu aku ni tu. Saya pun salam laju-laju dengan dia. Cuk. Habis cuk saya bagi berkat ke semua satu masjid itu berkat rasa. Dia ke
Awak ni Ramadan dia jaga. Sebab tu kita kata masuk ni, tolong masuk dengan ilmu lah tuan-tuan. Tolong masuk dengan ilmu. Kita ibadat. Dengar saya nak abang nak. Ibadat tanpa ilmu tak sah. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab dalam diri. Jangan jawab buat malu korang. Jawab dalam diri. Selama tuan-tuan ibadat. Tuan-tuan ni tua pada saya lah. Adat kata tengok dia. Saya baru 34. Dia ada yang 40. Dia abang apa? 5. 5 siri. Saya baru 34. Saya mak dia beranak dia tahun 90. Walaupun muka saya buat tua. Tuan-tuan tak ada kata saya sedap diri yang tu. Dia kata baru 30 no. Aku ingat 50. Jangan dia kata. Banyak dah orang dia kata kat saya macam tu 2 hari lepas tu mati. Jangan. Yang mana duk kata tarik balik. Saya nak buat macam mana habuan saya muka umur muda, muka tua. Tu habuan saya lah nak buat macam mana. Macam tuan-tuan, umur tua, muka muda tu nasib tuan-tuan. Saya pergi ceramah satu masjid, Pak Long tu dia tanya saya, Ustaz ada lagi 50? Haram dia ingat kata orang tua ni. Buta perut. Abang ni bukan dekat buta mata, buta perut. Dia tutup 50 tu Kalau dia tanya saya, Ustaz ada 40, saya tak terasa dah sangat tuan-tuan. Saya kata tak, baru 30-an. Tak ada kecil hati. Hantar 50. Tak, dia kata apa? Saya kata tak jauh. Itulah nak lembut macam 50 padahal lah. Orang ajak kata orang tua ni. Tuan-tuan lebih tua pada saya. Lebih tua pada saya dah. Daripada sudut usia. Maknanya apa dia? Tuan-tuan dah berpuasa lama pada saya. Setuju ke tak? Selama tuan-tuan beribadah puasa ni saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan masuk Ramadan dengan adat ataupun dengan ibadat? Tuan-tuan jawab dalam hati. Duk buat kata aku ni macam tu lah, macam tu lah. Itu yang terawih duk tengkak 8.20 tak kebodoh kerja dia. Tak, yang betul-betul terawih ni berapa 8 kadar. Yang betul-betul tu hang kena buat. Dulu tak ada kacau 8.20. Ni 8.20, yang ni bid'ah, yang ni sunnah. Lah tak, yang duk bertengkar ni yang sama-sama nak pergi sembahyang. Yang ni 8, yang ni 20, yang ni 8, yang ni... Nah. Hak tak pergi, haram tak bertengkar apa-apa. Relax. Yang lepas 8 pun tak apa, 20 pun tak apa. Sebab kita memang macam ni dah, kita apa pun nak dah kata. Puak-puak tu satu pandangan dia lepas. Puasa tak payah, terawih tak payah. Kita kaya dia kata. Tak ni saya nak abang tuan-tuan. Benda ni sampai lah tak settle tau. Tak settle. Ada yang, oi, buatlah 20. Ada masjid, mereka buat 8. Tazkirah 4, sambung 4, witir 3, balik. Dia nak 20. Weh, buatlah 20. Ni, bodoh weh. Hamal semayang 8 di masjid. Hang balik sambung dah 12 di rumah. Apa kedarah? Betul ke tak? Betul ke tak? Ya, anda ingat buat benda tambah. Saya tak faham, tuan-tuan. Saya tak faham. Dia ada yang nak buat, oi, buat 20, orang buat 8 tu dah. Oh. Lah, hang semayang 8, hang balik dah bodoh, hang ingat apa? Tinggallah orang nak semayang 20. Banyak tu buat nak suruh aku fikir bagi ke hang tau. Itu yang saya meluat dan nak ceramah, yang saya nak berlakon ke ni, tuan-tuan. Tak dia. Tak tahu dah. Mungkin dulu mak dia tak jamu susu duguru ke sel-sel otak tak bersambung. Ini salah. Tak, tuan-tuan kalau surau ke masjid di tempat perumahan tuan-tuan buat 20. Tuan-tuan buat 8. Tuan-tuan belah balik. Setuju? Cuma nak pesan, dah nak buat 8, tak payahlah duk ambil sah depan. Sedanglah diri itu sama. Betul tak? Ya, nak pergi duduk belakang imam betul, nak mengkit. Mau tak malu korang.
Ada duduk belakang. Dia berkata debat. Kami 8. Duduk belakang sah budak-budak tu. Ada sah 8 tu sah budak-budak. Sah budak-budak. Cuma gagah dalam poket hang ada rokok. Budak-budak tu ada macun. Dia nak keluar dari macun. Hang duduk sah budak-budak tu relax. Ada pula yang geng 8 kata, betul Ustaz, habis 8, kami nak balik. Tapi masalah puak-puak 20 ni, buat hati tak apa nak elok. Betul apa? Duk tengok kami nak balik. Bukan senang. Ni masalah geng 20. Yang duk berani tengok apa-apa. Dia habiskan doa, walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan imam pun boleh tengok. Puak-puak tu kata, pala bapak mak, dia tengok apa nak balik. Ni panggil geng 20. Hati tak apa nak suci. Boleh tak kita jangan duk tengkak tentang benda ni? Saya nak abang, sampai bila ni? Ni duk bergaduh pula ni yang terbaru ni kata tuan-tuan bacaan. Ada yang duk sebut Ramadan Karim. Ramadan Karim. Oh dia kata tak boleh sebut yang ni. Ramadan Karim ni tak boleh sebut. Sebab Karim tu pemurah. Dia kata tak boleh sebut. La ilaha illallah. Yang ni yang Piramdi kata dulu, ingat tak? Kecil-kecil tak nak mampus, besar-besar misah kau orang. Tu satu. Yang kedua, dah tua pun bodoh. Ni. Yang ni yang Piramdi kata kecil-kecil tak mau mampus, belum tak misah orang ini. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, tu maksud dia. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, Ramadan Karim. Selamat datang wahai Ramadan, Ramadan yang mulia. Salah tak mana? Tuan-tuan nak sebut dua boleh. Ramadan Mubarak ataupun Ramadan Karim. Boleh. Cuma saya nak abang tuan-tuan sebut Ramadan Karim dah senang. Sebab Mubarak ni kadang-kadang tertukar dengan murtabak. Ini masalah ya. Ramadan murtabak bukan murtabak bodoh weh, Mubarak yang penuh dengan keberkatan. Ni dia tenggak pula. Tu dia tanya lah Ustaz. Nak tanya Ustaz. Tu yang duduk kita habis-habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kita duduk selawat-selawat tu Ustaz. Nabi tak nak buat Ustaz. Saya nak tanya. Yang kita duduk buat lepas tarawih tu apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Kamu sallallahu sallam alaihi. Yang tu kadang-kadang melawan lah. Dia kena tengok Tok Bilal. Kalau Tok Bilal slow, dia balas kuat sikit Tok Bilal. Ada pun tak lah. Patut ambil Allah wa ni'mah. Mahu birah. Wah, tu pun cengih macam nak ajak perang Tok Bilal. Bukan nak perang. Kawan nak habis cepat ketagih rokok. Nak buat macam mana? Allahumma Muhammad. Haram apa bunyi pun tak tahu. Bunyi begitu. Lah saya bisa dengar ni. Dia duduk tepi tak. Saya kata hang sebut apa? Cosuelek. Bunyi cosuelek. Aku nak kamu cosuelek. Kawan tak arti sebut sallallahu alaihi. Dia nak bunyi juga. Bunyi betul. Bunyi cosuelek aku belakang. No, subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Dia duduk belakang. Ma'bud tak ma'bud. Ma'bud. Sulai. Dia. Mau dia tak main semalam sunyi surau. Dia tengah. Dia kata saya nak tanya Ustaz. Yang kita duduk selawat lepas tarawih tu. Ambil mana? Lah. Saya nak tanya tuan-tuan. Selawat tu ibadat ke tak? Tak, saya nak tanya. Ibadat lagu ni yang maklum akak. Ibadat ni kalau kita buat dapat pahala. Tu ibadat. Faham tak? Ibadat ni tuan-tuan, kita buat dapat pahala. Ni macam tuan-tuan duduk dengar kuliah. Tuan-tuan bukan buat apa pun. Belah ni ada agak menulis. Belah ni mengata. Nampak lagu mana? Tengok day mereka pun tahu kata sadik ni dia mengapa. Lagi habis ceramah tengok.
Habis lagi tuan-tuan keluar. Tanya dia, hang tak ni ustaz cerita apa yang hang ingat? Aku cerita ingat dia pergi ceramah di Indonesia butuh-butuh. Itu yang dia ingat. Hak lain haram apa benda dia ingat. Ni duduk ni. Tuan-tuan duduk dengar ceramah ni. Duduk saja relax apa gelak. Dapat pahala ke tak saya nak tanya? Dapat. Ni nama dia ibadah. Sebab tu nak buat ibadat ni bukan teruk tuan-tuan ni. Bukan teruk nak buat ibadat ni. Tak teruk. Yang duk buat teruk tu kita. Ibadat ni bukan teruk. Yang duk buat teruk ni kita. Ni tuan-tuan duduk dengar. Ibadat setiap perbuatan yang hang buat yang boleh pahala. Tu nama dia ibadah. Lah ni kita duk selawat lepas tarawih. Ibadat ke tak agak-agak? Ha? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Jabi'ina wa Dhukhrina wa anta maulana Muhammad sallallahu alaihi. Apa masalah? Sebab tarawih nama dia rehat. Sebab tu kita semayang 2 rakaat, kita rehat. Di Mekah, di Masjidil Haram dulu, habis 2 rakaat, mereka pergi tawaf. Habis 2 rakaat, mereka pergi tawaf. Lah ni tuan-tuan duduk dekat Subang, nak buat benda tak apa? Lepas 2, kalau tak ada selawat, merokok. Oh ni sokong. Saya duduk kata kat Israel, aku tak boleh pun. Dia panggil tuan-tuan. Akulah Starbucks aku tak minum dah. Aku tak mau duit aku tak mau bagi kat Israel. Rokok. Aku terajang rokok tu masuk dalam mulut hilang. Macam orang kampung saya di Kok Diam tu, alhamdulillah lah. Depa Starbucks memang depa tak minum, depa boikot sungguh-sungguh. Saya tanya dia Pak Long, Starbucks tak mau, tak haram. Duk sokong Israel. Saya tak minum dah. Starbucks saya tak minum dah. Tu Pak Long minum apalah. Saya minum yang ketum punya Ustaz. Sebab duit ni tak pergi ke Israel. Kalau tuan-tuan tak selawat, rokok atau tak ada. Sebab tu kita selawat, dapat pahala. Sebab tu semayang tarawih ni tuan-tuan, dia bukan perlu kalut-kalut. Yang tuan-tuan semayang kalut-kalut tu bukan tarawih tu. Tarawih, relax, rehat, santai. Tu tarawih. Semayang pun relax. Sebab tu yang kita ambil imam tahfiz, sebab kita nak relax. Tapi nak bayar pula berkira. Ni kan baru ni isu ni apa? Imam tahfiz apa semua tu. Saya abang lagu ni lah tuan-tuan ni. Cerita saya ni mudah dah. Kalau mereka minta, tak payah duk ambil. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi banyak mana, jangan duk petikai. Mereka ni, kamu ni budak Ustaz Tahfiz, ya saya. Ni kami surau ni nak jadi imam ni, boleh tak? Boleh, tapi saya ambil satu malam 200. Tak payah. Sopak dengan Ustaz duk letak harga tu, tak payah. Pergi panggil berlambak hauk lagi Ustaz yang tak pernah letak harga. Ustaz ni kami nak panggil Ustaz main ceramah di pejabat awak. Pejabat tuan-tuan duit banyak sangat. Ha? Kalau duit banyak sangat tak berjalan dengan tong tu. Awak dah ingat saya tak nampak? Ben 5-6 ribu ilmu terang mana yang dia nak bagi kat tuan-tuan. Ben letak 5-6 ribu ilmu apa yang dia nak bagi kat tuan-tuan. Saya abang tu. Saya tak setuju tuan-tuan duk letak harga ni. Saya tak nak letak harga, tidak abang. Saya tak nak letak harga. Bagi, ambil. Tak bagi, tunggu. Kita tak payah duduk sehati. Ya, lah lagi tuan-tuan nak kena transfer apa kan menyusah tuan-tuan. Lebih baik saya tunggu. Kalau tuan-tuan nak bagi, jangan duk petikai. Hampa bayar dekat ustaz berapa dia main ceramah? Contoh, kami bayar kat dia 8,000. Contoh. Hampa. Tak, dia tak minta. Aku suka nak bagi berapa. Ni tu imam tarawih ni hampa nak bagi berapa? Kita pun duk fikir-fikir kita bagi kat dia sehari 100 boleh kot. Dia minta tak? Dia tak minta. Hang nak bagi. Yang hang nak fikir buat apa?
Kalau hang tak mau bayar dekat dia, hang guna Datuk Imam yang duk ada tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi. Guna Datuk Imam tu. Datuk Imam alam tara tu. Ni hang panggil budak tu dengan sedap, dengan tiru suara. Cumanya saya duk pesan kat budak-budak tahfiz. Saya biasa pergi mayang dekat satu surau. Saya pergi tazkirah di Penang. Dia panjang budak tu. Pepek long tu menyingit lagu tu. Yang orang tua tu pun orang tu mayang atas kursi tak mau. Boleh berdiri boleh ke. Duk lagu tu. Pergi kita pula duk sagang sabak nak rokok ni tak lama. Saya abang kat budak ada ni adik. Jangan panjang sangat. Hang baca azab panjang mana? Saya baca 2 muka. Dia. 1 rakaat setengah muka sudah ada adik. 20. Mau kena 2 muka aku berlapan dia kata kat dia. Tuan-tuan, semayang relax. Jadi bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni saya nak pesan, ada 4 ibadat tuan-tuan jangan duk tinggal. Tolonglah tuan-tuan lah. Saya cakap ni kerana saya sayang kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat, tuan-tuan buat. Tuan-tuan tak mau buat, tuan-tuan punya pasal lah. Tapi bagi saya nak cakap ada 4 ibadat. Akak-akak, tolong buat 4 ibadat ni. Yang pertama, bulan Ramadan ni, jangan kedekut untuk menyediakan makanan kepada orang yang nak berbuka. Saya minta. Ustaz, ya, tak sempat lah Ustaz. Saya tak sempat nak beli. Lah ni, orang nak buat bubuk lembut je saya kata tadi ni. Kenapa tak donate kat mereka sikit? Tuan-tuan, zaman sekarang, ni tahun 2024 tau. Ni bukan tahun 94, bukan tahun 84. Ni tahun 2024. 2024 ni tuan-tuan, semua mudah. Dulu, saya ingat zaman Perdana Menteri masa tu Tun Abdullah Badawi. 2 benda yang dia sebut yang saya tak boleh fikir masa tu dan saya yakin tuan-tuan mutaati fikir. Yang pertama dulu dia kata kita sekarang menuju ke arah pemodenan. Mungkin selepas ini tuan-tuan tidak perlu lagi untuk ke pasar raya membeli belah. Hanya duduk di rumah membeli belah. Ingat lagi dulu. Masa tu tuan-tuan boleh fikir. Saya duk fikir macam mana nak membeli belah di rumah. Lah tuan-tuan jadi ke tak? Shopee Express tu sampai tak berhenti sat duk main rumah. Saya dulu ada online banking lah. Online banking ni saya ada. Lepas tu ada 2 kejadian saya tak ada lah. Lah saya online banking tak ada lah. Saya nak bang betul kat tuan-tuan saya tak ada lah. Sebab tu kadang-kadang nak transfer apa saya kena pergi ke ATM. Sebab yang pertama, saya duit hilang 5,000. Tak tahu duit tu pergi mana. Saya kira lagi pergi buat report apa hilang 5,000. Duit tu tak tahu pergi mana. Ada pengeluaran seketui 5,000. Tak tahu pergi mana. Dan tak dapat trace. Lepas tu selang sebulan 2, dia hilang pula 3,000. Hak 3,000 dapat trace. Saya pun heran duit. Pasal saya ada yang akaun online banking saya ni untuk loan. Loan kereta, loan rumah, semua potong tu. Tak tahu dia pun nak potong, tak lepas. Heran dia pun. Cek, bini saya duk kerja beli barang. Tu dia berceretek, hilang duit. Patut hang duk ambil handphone aku. Duit ingatkan hang nak cek apa? Lagu ni Shopee Express. Tak berhenti tak? Satgi Selangor, satgi Pahang, satgi Cina. Dia punya beli, mok pun beli Shopee. Hebat kata lah ni. Dulu, mereka duk kata membeli belah di rumah. Tak tahu kita pun. Tapi saya ambil lah, saya tak hati beli barang Shopee. Saya tak hati beli barang Shopee. Online ni saya tak hati. Bukan apa hati ingat nak beli apa pun, tengok abang bini, tengok tak ni. Beli tak. Mudah lah ni tuan-tuan ni. Lah ni tuan-tuan, antara benda yang tak berapa laku dah di kedai ni tuan-tuan 2 benda. Apa dia? Yang pertama aksesori kereta, yang kedua aksesori telefon. Lah nak beli casing apa semua order Shopee betul tak? Betul tak? Semua order Shopee lah.
Jam tangan. Order Shopee lah. Yang kedua, yang dulu tak boleh nak fikir. Dulu ni, saya nak fikir. Mereka nak buat pertanian moden dulu ni. Macam kami di Kedah tu, petani moden. Buat. Oh, tuan-tuan lepas ni, tuan-tuan dah tak perlu dah masuk ke dalam sawah untuk berlemuih dengan selut. Orang Kedah panggil lah. Sini panggil apa selut, dia panggil apa? Lumpur. Macam KL, kelebur. Dia panggil lah. Selut apa tak ada lah. Saya duk fikir nak buat bendang datang apa kalau tak masuk bendang. Dah jadi. Lah petani-petani di Kedah ni tuan-tuan duduk atas batas. Drone. Ni 2024 zaman mudah. Semua mudah. Tuan-tuan nak buat maksiat pun mudah. Nak buat ibadat pun mudah. Setuju ke tak? Setuju. Lah ni tuan-tuan ni saya kata tadi ni. Ni agak. Nak sediakan makanan untuk orang berbuka. Tak perlu dah duk masak macam dulu. Pergi tengok masjid. Kami memerlukan sumbangan untuk iftar jama'i. Bagi. Nak saya bagi 1,000 untuk sebulan. Jangan bagi RM1. Dia bagi RM1. Dia bagi RM1. Lepas tu dia pergi buka puasa dekat masjid. Dia ada wifi. Dia bagi RM1. Mulut banyak. Duk hingat. Tak lepas modal. Masjid pun tak lepas modal. Minggu tu telur. Hari pertama telur masak kicap. Hari kedua telur masak kurma. Hari ketiga telur sambal. Hari keempat telur masak lemak. Dia 4 hari habis buka. Telur lagi. Duk makan dengan kawan dia. Sama-sama kerja pejabat ni. Kedekut. Hantar 3 malam dah telur. Dia ingat kita ni keturunan hantu raya pun telur. Badan dah ngahang RM1. RM1 ni hantar dah nak makan apa? Ayak 1 gelas yang kosong. Kurma sebiji. Satu yang baik. Kurma tu pun bukan hak ajwa ke rutok ke tak. Hak kurma tu pun beli dekat kedai hak kecut tu. Kering kecut macam kulit telur hang tu. Lebih kurang tu lah. Kira hantar kurma tu tepi telur hang. Mereka tak tahu mana kurma mana telur. Lebih kurang tu lah. Orang jamu nasi dengan telur ayam besar rahmat dah. Bagilah 200 ke 300 ke padan lah. Kalau kita bagi 300 maknanya kita dah infak sehari RM10. Sedap lah sikit RM10 nak jamu orang makan. Ni tolong. Kalau tak mau masak. Kalau tak mau masak beli. Ni pergi bazar Ramadan beli apa kuih sedekah kat orang sebelah. Ni macam tuan-tuan pula duduk di perumahan pada lagi mudah lah. Tapi kalau duduk kondo nak dekah macam mana payah. Kalau duduk di perumahan rumah bawah bagi ke orang sebelah. Masak bagi lebih. Ustaz, ya. Ustaz kena faham. Faham apa? Sekarang ni Ustaz barang mahal. Kami nak bagi pun tak ada duit. Okey, masak. Yalah Ustaz nak masak pun mahal. Lebihkan kuah. Buat gulai. Sini panggil karian. Gulai lah. Kami orang Kedah tak panggil kari. Gulai. Sebab tu nak cakap Kedah ni kena faham. Macam saya pergi ceramah satu masjid tu. Pengurusi dia tu nak cakap Kedah. Duduk KL. Dia tengok kereta saya kotor. Hujan. Ustaz. Kereta Ustaz kotor. Saya kata aku. Berbulu ya telinga ni. Mau aku tampak ni, bilang kotiok. Kami tak pernah panggil kotiok, kami panggil belemuih, bodoh. Kotiok tu bukan Kedah. Macam Kedah, dia tak panggil elektrik, dia panggil karan. Macam Kedah, dia tak panggil seri muka, pulut sekaya. Ni seri muka, pang, gigit kat muka tu hilang seri muka. Macam Kedah, dia tak panggil buka kasut, dia panggil apa? Buang kasut. Ni hang nak masuk rumah aku buang kasut. Dia tak buka kasut. Itu bukan Kedah. Buang. Faham? Buang kasut. Buat gulai. Tak lebih isi. Lebih kuah. Sedekah kat orang sebelah. Kau enggak nak? Waalaikumsalam. Nak lah buat buka puasa.
Apa dia? Gulai. Oh, alhamdulillah. Terima kasihlah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kak nak berdoa kat pegang. Leha nak amin pun tak gamak. Pasal kuah saja isi tak ada. Kak nak haram tak tahu benda duduk dalam terpawet. Doa kami panjang Kak nak tu dekat pegang. Murahkanlah rezeki Leha ya Allah. Oh, ampunkanlah dosa Leha ya Allah. Leha ni nak amin pun tak gamak ni. Dalam hati kata Kak nak kuah saja Kak nak. Letakkanlah dia bersama dengan hamba-hamba yang kamu sayang ya Allah. Murahkanlah rezekinya ya Allah. Panjangkanlah umurnya dalam ketaatan. Habis amin, Kak nak dia pun masuk. Masuk buka tudung, ambil camca duk cadar. Mana isi? Kuah saja. Terus Kak nak pula angkat tangan. Ya Allah, pendeklah umur Leha ya Allah. Janganlah bagi murah rezeki kedekut datang ni ya Allah. Kak nak pun dah orang bagi kuah. Hang tengoklah apa yang dalam tiai hang. Lempaklah masuk dalam kuah tu. Semua anak kebuluk orang ni. Ni saya minta ibadat amalan yang pertama, menyediakan makanan kepada orang yang nak berbuka. Tapi bagi kena waktulah. Modok taja sediakan pukul 2 petang tunggulah. Nak agak-agak boleh. Goreng cucuk, bagilah lebih cuak pisang. Goreng cuak pisang. Dah model tak ada. Belilah cuak pisang tu 3 ringgit pisang tu. Goreng. Goreng sedekah. Tapi bagi yang elok. Jangan bagi hak angin. Ada hak bagi hak angin. Dia tak boleh makan, dia bagi ke orang. Dia goreng-goreng itu terlajak. Allah. Depan belakang hitam. Kalau hitam belakang depan tu koko okey tak? Depan belakang hitam. Nak buang membazir. Laki dia kata sedekah. Dia pun bubuh sedekah sebelah. Kawan sebelah buka kok tu dia. Kawan sebelah nak buang pun sayang, sedekah lagi kat orang sebelah. Orang sebelah tu sedekah lagi kat orang sebelah. Petang tu cucuk pisang tu berjalan satu tangan. 5 minit lagi nak buka puasa, balik kat tuan asal cucuk pisang. Kembali ke pangkuan jalan. Tuan dia kata ni ke yang aku bagi tadi ni. Jangan duk buat perangai huduh dulu tu. Ni yang pertama. Kira apa dah? Oi, kat kuis sebelah lah. Jadi kuis sebelah. 10 minit lagi monti. Tadi kita mula kau 9.45. Dah sejam suku jadi ya. Dan tuan membayar dekat sejam ya. 15 minit tu saya bagi rumah. Dia kerja pun kan teruk kan. Yang kedua, ibadat yang jangan duk tinggal bulan Ramadan ni saya nak bahas. Yang kedua, jangan duk tinggal Ramadan ni Al-Quran. Jangan duk tinggal Al-Quran bulan Ramadan ni. Tuan-tuan ejaslah kok mana pun saya nak minta tolong. Tuan-tuan tolonglah saya nak bagi tahu ni, saya nak merayu lah. Ejaslah kok mana pun Ramadan tahun ini jangan tinggal Al-Quran. Ni, saya nak minta tolong ni. Nak merayu ni. Ni bulan Al-Quran. Bulan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran bulan Ramadan ni. Tuan-tuan tahu dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Semalam kita baca hadis tu dekat Masjid Al-Ma'muriyah. Kayuara semalam. Nabi kata, ada 2 benda yang akan dapat membantu hamba Allah di padang mahsyar kelak, Nabi abang. Tahu padang mahsyar? Tempat kita nak balik semua ni maklum. Duduk sana, matahari sejengkal atas kepala. Tuan-tuan bayang tengok. Lah yang matahari beribu-ribu kilometer atas ni pun tuan-tuan. Panas tu. Selangor panas tak? 30 berapa lah ni kebiasaan? 8, 6. Kami belah ni menuju ke 40 dah. Baru ni di kod dia 40 dah. Saya kata gila punya panas. Di Kedah dia kalau panas dia tak panggil gila tau. Panas gila hak tu KL. Kalau Kedah tu lik-lik. Loh panas loh.
Hui, hangat. Ish, dia panas lik-lik. Lik-lik tu makna panas gila-gila. Panas nak mampus. La ni dia tak ada dah lik-lik. Hau. Bahasa baru. Saya pergi main Jumaat dekat masjid kampung saya. Motor dah main lewat. Motor parking tengah panas lah. Saya pun duduk tunggu lah. Saya duduk pesan kat orang kampung jangan duduk naik motor. Dah jenis main Jumaat. Sepeda tak pakai. Kem dekat je dia. Telok masak sebelah ni mampus nak kecil tak boleh kata. Standard Pak Long kampung dia pergi main Jumaat, sepeda tak pakai aja, kain melekat pun nipis tau. Motor parking tengah hangat. Dia punya seat tu pula kulit. Dia naik aduh balik duk terang nak kencing air tak keluar. Pipi X-ray doktor kata telok belah kiri masak 3 suku. Hang tengok nak bermentah balik telok apa ingat dengar. Dia kata relax dulu Pak Long. Dia motor kita tenang lah. Saya pun duduk. Saya duduk atas tangga dengan Pak Long tu. Saya kata hangat Pak Long, hangat lik-lik. Dia kata dah Ustaz ni hau. Maknanya hangat sungguh lah. Tu matahari beribu kilometer atas kepala. Bayangkan kita balik pada mahsyar secengkal. Dalam keadaan haram apa pun tak pakai. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dengan resah. Ya Allah. Duk tengok depan kita tu. Jalan-jalan terjun neraka. Jalan-jalan terjun neraka. Duk tengok dia timbang amalan. Duk tengok pula aku pun mampu dah ni. Dan tuan-tuan. Serabut ni Allah Ta'ala saja tahu. Serabut ni Allah Ta'ala saja yang tahu. Masa tu siapa nak bela kita? Masa tu siapa yang nak tolong kita? Masa tu siapa yang nak pertahankan kita? Siapa? Tak ada siapa dah. Nabi kata dua yang boleh tolong hampa. Puasa dengan Quran. Ni yang kita nak buat minggu depan ni. Puasa dengan Quran ni yang boleh tolong kita. Lain tak boleh tolong. Puasa, Quran. Dua. Puasa, Quran. Puasa datang di depan Allah. Puasa kata, Ya Allah, akulah yang menyebabkan hamba-Mu ini sewaktu dia hidup di dunia dulu, dia lapar, dia dahaga. Tahu dahaga? Orang Kedah panggil lapar ayak. Sebab tu orang Kedah dia tak panggil minum, dia panggil makan ayak. Hei, makan ayak weh. Sebab apa? Sebab dia tak dahaga, dia lapar. Kerana aku ni, dia tak makan, dia tak minum. Ya Allah, tolonglah bagi peluang kepada aku untuk tolong dia hari ini. Tiba-tiba main pula Quran duduk tepi. Al-Quran pula kata, Ya Allah, kerana akulah dia tak tidur malam, duduk baca Quran. Tadarus sampai pukul berapa malam-malam tu kan? Kerana aku. Ya Allah, bagilah peluang kepada aku. Aku nak tolong juga dia hari ini. Tuan-tuan, siapa nak tolong kita lagi masa tu tak ada. Sebab tu saya nak bagi tahu Al-Quran jangan buat tak endah dekat dia Ramadan ni maklum oi. Abang oi, kena baca. Saya nak disiplin. Saya nak ajak diri saya disiplin. Saya bukan rajin macam ustaz-ustaz lain tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz lain dia main ceramah Ramadan dia marah kat tuan-tuan. Apa? Kalau tak boleh khatam sekali Quran Ramadan, jangan jadi manusia. Dia tak apa, dia buat. Saya tak buat. Ustaz pun mengarut dia. Kau sibuk ceramah Quran Muharram tak ada baca. Jadi saya ambil lagu mana? Saya tahu dah. Jangan kata lah ni duk kaduk ceramah tak ada baca Quran. Masa PKP hari itu Muharram tak khatam. Standard saya pun lebih kurang. Tuan-tuan, saya manusia bukan saya malaikat. Buka Quran. Mulut nganga. Standard. Lah, duit dah. Saya ni saya abang betul. Saya bukan jenis nak berlakon-lakon. Saya. Macam mana saya dalam ceramah, macam tu dah saya luar. Saya. Lepas tu saya tak ada nak warak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ceramah saya. Ada orang kata ustaz lembut sikit. Mampu bikin aku. Hang jangan nak mengajar aku. Tuan-tuan, saya
Kalau saya nak berlakon depan tuan-tuan, ya kakak ya. Jaga Quran Ramadan ni. Nah, jaga Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai bila saya nak berlakon? Kita ni kalau duk rajin pakai topeng, akan ada satu hari kita keluar rumah, kita tak bawa topeng, masa tu orang kenal kita. Saya pun orang. Standard dia orang lain. Saya boleh lebih kurang tuan-tuan. Tasbih tak dekat kat tangan. Tapi tuan-tuan standard, tuan-tuan ada alasan. Saya guna jari tak? Itu alasan tuan-tuan. Quran. Bila saya tahu saya ni lemah, bila saya tahu saya ni tak tahan, saya akan start baca daripada bulan Rejab. Bulan Rejab saya baca. Baru saya boleh khatam bulan Ramadan. Mau nak baca Ramadan, mampu. Tobat lahum. Tak dan. Jadi saya nak abang kat tuan-tuan, ni dah terlewat. Saya main ceramah kat tuan-tuan. Tuan-tuan tak dan nak baca bulan Rejab. Dia kata tu lah, saya pun akan buat lah hari ni Ustaz. Hari ni Sya'ban dah bodoh. Bukan Rejab ni, Sya'ban ujung dah. Sampai tak ketahuan teruk tu. Ni ujung Sya'ban dah. Jadi mula macam mana saya nak ajak? Kalau boleh paling kurang sehari bacalah satu muka. Tak boleh banyak pun sehari satu muka. Bukan satu muka tuan-tuan tak boleh baca Quran sehari. Satu muka. 7 minit paling lama. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. 7 minit kalau begitu. Kalau lancarlah. Kalau kokak, jangan dah baca satu muka, baca 2 baris cukup. Ada aja ni kokak ni dah. Allah wallazi tu pun 4 hari nak lepas. Perkataan wallazi, ayat wallazi 4 hari. Wal laki dia main duduk tepi, wal padang patiru cerah dah depan. Kalau macam tu, jangan baca semuka. Orang baca 7 minit, orang baca 7 hari lagi. Hang baca 2 baris ya. Standard yang tu 2 baris ya. Jangan tak baca. Boleh tak tuan-tuan? Tanam azam. Kalau Allah Ta'ala bagi kita bertemu dengan Ramadan, tanam azam, aku nak baca Al-Quran every day. Aku tak mau miss satu hari pun Al-Quran. Okey, baca. Yang kedua, Quran ni nak kena buat apa dia? Hafal. Bulan Ramadan ni tolong hafal. Boleh hafal? Hafal ni nak hafal apa Ustaz? 2 benda yang tuan-tuan kena hafal. Yang pertama, tolong hafal surah yang belum tuan-tuan hafal. Faham? Surah yang tuan-tuan tak hafal. Okey, Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Azkar. Imam Nawawi kata, sebelum mati ada 5 surah yang tuan-tuan kena hafal sebelum mati. Yang pertama, Yasin. Yang kedua, Sajadah. Yang ketiga, Al-Insan. Yang keempat, Al-Kahfi. Yang kelima, Al-Mulk. 5 surah. Saya ulang balik. Yasin. Sajadah. Al-Insan. Al-Insan yang mana? Hal ata 'alal insan. Yang ketiga, Al-Kahfi. Yang keempat, Tabarakalladzi biyadihil mulk. 5 surah ni kena hafal sebelum mati. Dalam bahasa budak lah, paling koman lekeh pun 5 surah ni kena ada dalam kepala. Tengok kepala tuan-tuan ni nampak macam ada ni. Tengok cara kepala lah kan. Tengok cara kepala ni ada. Dia kata ada apa tak? Kuliah pun lakung. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak. Dia kata. Baik. Untuk Ramadan tahun ni tuan-tuan. Saya minta kalau boleh. Tuan-tuan dapat Al-Mulk dulu. Sebab Al-Mulk ada berapa ayat? 30 ayat. Kalau sehari 1 ayat. Settle dah Al-Mulk. Ni kita cerita yang paling bodoh lah. Dia ni paling bodoh di kalangan orang-orang paling bodoh. Dia paling bodoh. Bukan hantar dia hafal sehari 1 ayat.
Hang kalau orang Kedah kata benak tak mana sangat. Kira orang bodoh di kalangan orang-orang bodoh, dia paling bodoh di kalangan yang paling bodoh. Cari satu ayat bukan tak boleh kot. Betul tak? Cari satu ayat bukan tak lepas kot. Cari satu ayat. 30 ayat dalam Al-Mulk 30 hari. Ni saya minta. Yang pertama. Yang kedua kena hafal Ramadan ni nak hafal apa dia? Yang kedua, surah yang biasa kita hafal, kita lupa. Tolong remind balik. Peringat balik dalam Ramadan tahun ni. Surah yang kita pernah hafal. Lepas kita hafal, kita lupa. Tolong peringat balik Ramadan. Banyak yang tu banyak. Dulu ni tuan-tuan ni saya orang kampung ya. Betul tak? Kau beranak di Putrajaya. Beranak di Cyberjaya. Tak ada tengok baling. Tengok muka si Yan. Kolam Nerang. Orang Kedah ada, orang Kedah. Ada orang Kedah. Tengok muka pun dah. Dia muka Kedah ni dia spek-spek danuk. Dia betul. Nampak macam muka orang danuk tu Kedah. Kita ni asal kampung. Saya ni pun kampung. Kampung hutan palas. Dah lah kampung. Duk lah hutan pula. Hutan tu kalau elok tak apa palas. Kita ni dulu, masa kecil-kecil dulu, duk pergi mengaji kat rumah ustazah di kampung tu, kita apa banyak surah betul tak? Dulu wal adiyah, apa dak lu? Anjolok dulu, keluar, lah try jolok tengok. Sengak. Dulu lam yakunin, boleh apa tak lam yakunin dulu? Boleh. Lah, berkunin muka, tak boleh habis lam yakunin. La uqsimu bihadzal balad. Dulu apa? Apa dah? La, tak tahu, lupa. Iqra, lupa. Sebab apa lupa? Sebab jarang ulang. Tu ya. Tuan-tuan. Tuan-tuan apa kan? Al-Ikhlas. Dia kata, "Dak tak. Qul Allah, qul Allah." Qul Allah apa? Okeylah. Lupa tak qul Allah? Tak lupa. Inna a'taina. Lupa tak? Tak lupa. Sebab apa? Hak tu yang duk bawa. Kita ni pasal apa yang tak ingat? Pasal kita jarang ulang. Dan benda yang ulang ni tuan-tuan, dia akan ingat. Jadinya, ulama' bagi tahu dah. Ulama' kata apa dia? Setiap ayat yang hang biasa apa, yang hang jemput, yang hang tarik, yang hang bubuh dalam kepala, tersemak di hati, tiba-tiba hang halau dia keluar. Dia akan dakwah hang di depan Allah Ta'ala kelak. Lah tuan-tuan nak Al-Quran jadi pendakwa tuan-tuan di depan Allah ke? Nak jadi pembela kepada tuan-tuan di depan Allah? Atas jangan tuan-tuan. Kalau tanya saya nak Al-Quran jadi pembela saya di hadapan Allah. Tuan-tuan, terpulang. Up to you. Tolong peringat balik ni. Saya nak minta ni. Ramadan ni. Tolong peringat balik. Tuan-tuan tengah hari nak buat benda tanpa terkedarah. Tak boleh. Surau dah sini. Piduk surau buka Quran. Kalau rajin. Buat halaqah mengaji Quran. Tengah hari. Buatlah. Baca lah. Saya malu. Malu tak? Dok lah saya kokak. Kan carilah yang sama-sama kokak kan. Dia saya cakap tuan-tuan kata dia nak buat sungguh. Kita ni yang malu nak mengaji Quran. Bila pergi mengaji sama-sama bodoh dengan cerdik duduk sekali. Itu malu. Betul tak? Ni mereka semua cerdik. Tentang kita bodoh. Nak duduk dengan mereka malu. Lah tuan-tuan cari sama pekak dengan tuan-tuan. Tengok. Dia ni lebih kurang aku. Ambil. Tu panggil lah ustaz mana hati baca Quran di dalam kalangan kita. Man, duduk. Panggil ustaz. Kalau tak mau panggil kawan, panggil ustaz, man. Tuan-tuan tonton bagilah duit minyak kat dia sikit, man. Buatlah grup WhatsApp. 5 orang tu grup WhatsApp pun tulis geng pekak Quran. Duduk satu grup. Dia baru.
Dia tak ada level tu, dia tak apa malu sangat. Sama-sama. Oh, tengok dengan kod apa semua jatah negara. Buka-buka. Ba. Hak kawan ni pun cerdik sikit baru tah. Dia kawan ni tah lah. Titu. Sama-sama game pekak Quran duduk satu grup. Buatlah tuan-tuan. Tolong buatlah. Saya nak cakap banyak tapi masa tak mengizinkan. Tengok lajak dah ni. Saya nak cakap banyak lagi tapi masa tak mengizinkan. Tolong hafal Quran. Saya nak minta. Hafal yang mana? Hafal yang baru. Apa dia nak ambil yang baru tahun ni? Al-Mulk. Yang kedua, tolong peringat balik yang lama. Yang lupa. Supaya dia tidak mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Inilah antara ibadat yang saya nak pesan. Tolong jangan abaikan. Tolong jangan tinggalkan. Semasa mana kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Memberkati saya di dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita bersama. Insya Allah. Jadi saya kata cukup dekat itulah. Mau nak cakap banyak benda dah nak cakap. Nah soal jawab tak ada lagu nak. Nah soal jawab tak ada. Saya pun kau berhenti ingat nak jawab. Dan tak ingat senang nak jawab. Ustaz ni bukan Google lah. Bila kita jawab, tak kena dengan dia punya nak jawapan. Dia bertengkar pula macam saya kena itu. Saya pergi kuliah satu tempat. Di pejabat lah. Dia kata, Ustaz buka sesi soal jawab. Saya pun kata, ya. Kalau ada soalan silakan. Hak saya arti saya jawab. Yang tak arti saya tak jawab. Ada satu pakcik ni dia pun nak pencin lagi 8 bulan. Dia tanya soalan. Dia kata, Ustaz saya nak tanya. Kita mayang baca tahiyat. Innaka hamidun majid tu kita salam kan? Saya kata, ya. Saya baru ni baca tahiyat. Innaka hamidun terkentut. Tinggal nak sebut majid. Lepas tu salam. Macam mana tu Ustaz? Saya kata lagi tak panggil salam pertama tak sah. Tak Ustaz, dia tak jauh tau. Dia dekat je tu. Innaka hamidun. Majid dia tak sebut. Majid dengan hamid ni pun bukan jauh. Tak dua beradik je. Lepas tu salam. Dia kata lagi tak panggil salam tak sah. Dia kata bukan kira macam tu kot. Saya kata tak lagi tak panggil salam tak sah. Tak apa. Muka tak berhati lah. Muka tak berhati. Dia duduk isik kawan dia. Dia mengaji tak banyak. Kita nak cari ustaz lain lah. Tanya dia bisa makan. Dia kasut teh 10 saja. Jadi dia nak yang kita jawab tu sesuai dengan dia. Jadi hari ini tak ada soalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sebut, apa yang saya perkatakan, apa yang saya bicarakan pagi ini, doa saya mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia ibadat dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham bersama insya-Allah. Jadi sebelum saya nak tangguh ni tuan-tuan, ada satu pengumuman yang saya nak buat. Tuan-tuan keluar pintu ni, tuan-tuan tengok ada kaunter belah kanan, ada staf saya. Saya dah bawa resit wakaf. Izinkan saya untuk cerita 5 minit tuan-tuan. Dalam ni. Saya nak buka peluang kepada tuan-tuan hari ini untuk pembinaan kita nak bangunkan suatu tempat pusat pengajian. Nama pusat tu Kompleks Darul Husnul Khatimah. Kompleks Darul Husnul Khatimah. Yang ni bukan kompleks saya. Saya dah berhenti bukan kompleks saya. Saya jaga Yayasan Ar-Riyadah. Baru ni ada datang 2 individu bertemu dengan saya pada tahun lepas. Ada 2 tapak di Al-Ustaz Kedah. Mereka nak wakaf, saya kata jangan wakaf kepada kami, Yayasan Ar-Riyadah. Tolong wakaf kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Sebab apa saya tak mau mereka wakaf kepada Yayasan Ar-Riyadah? Sebab saya takut amanah ni saya tak dapat buat. Satu orang dia wakaf satu rumah dengan nilai tanah dia 5 juta. Dia ni seorang ahli korporat di Malaysia. Dia dah jatuh sakit kanser tahap 4. Dia dah berubat baru ni tapi kanser ni biasalah dia kata Ustaz. Jadi saya ni Ustaz, saya tak mau nak tengok. Dia bukan kanser tahap 4, sorry. Dia kanser. Kanser dan dia operate buang dah. Dan dia pun tua dah lah.
Dia kata, Ustaz, saya ni tak mau dah harta ni nak bawa balik di akhirat. Tak mau nak bawa balik. Saya tak mau tinggal dia. Saya nak bawa balik harta ni di akhirat. Tak mau tinggal kat dunia. Wakaf Ustaz buat. Dia ni seorang yang pemurah. Tuan-tuan adik koprak ni yang pemurah. Seorang Datuk ni. Dengan berkat Jumaat akhir Ramadan ni tuan-tuan. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia. Tuan-tuan. Dipanjangkan usia. Dia berikan kesembuhan yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia wakaf. Saya kata dekat dia, Datuk, saya tak mampu nak ambil. Dia main masa COVID, dia kata, tolonglah ambil Ustaz. Dia kata, buat. Dia saya kata, boleh, saya pergi bincang, saya panggil bini dia, saya panggil anak dia main. Saya kata, saya boleh terima, tetapi dengan syarat. Wakaf kepada Majlis Agama Islam. Saya hanya akan cari duit, siapkan bagi elok, dan saya akan cari orang yang layak untuk makmurkan tempat ni. Sebab bukan semua orang boleh buat bangunan. Saya kata saya nak buat bagi elok-elok. Benda tu bukan kata saya, kata majlis agama. Saya cari duit. Saya gunalah apa yang saya ada ni, saya buat. Kita tengok mana-mana mahat tahfiz yang buruk-buruk tu. Mah, duduk tanah. Ambil buatlah hamba-hamba. Lepas tu ada satu tanah. Diwakafkan 7 beradik, satu lot tanah. Saya dah buat surau dah. Di tepi tu saya buat surau, saya bagi orang guna. Mereka wakaf pula tepi tu. Saya pun duk tengok apa keperluan penduduk setempat tu. Mereka nak cari satu mahat tahfiz dan pondok warga mah. Nama dia Kompleks Darul Husnul Khatimah. Saya kata tak apa, saya akan buat. Kita bagi kepada majlis agama. Carilah mana-mana orang yang boleh urus tempat tu. Cuma saya ni saya kata saya tolong. Sebab tuan tanah tu main cari saya. Tapi saya tak mampu dah nak urus. Saya kata dengan belanja apa semua tak urus. Saya nak cari duit lah. Saya pusing Malaysia ni, saya akan cari duit. Jadi kita nak buat bangunan tahfiz. Kita nak binakan satu surau. Dan kita nak binakan untuk fasa yang pertama ni 15 buah pondok warga emas. Jadi dekat yang Datuk ni bagi, dia dekat Pekan Ad Ustaz. Yang satu ni dekat Tongkayat Ad Ustaz. Tanah depan tu diwakaf, sebelah tu diwakaf. Cuma tanah di belakang tu, saya dah buat keputusan, saya beli. RM150,000, saya dah bagi wakaf duit peribadi saya RM15,000. Yang ni bahagian saya. Saya kata, saya lock tanah tu. Sebab kalau saya tak lock, India sebelah yang dia buka workshop tu dia nak beli tanah belakang tu. Dan tanah belakang tu saya nak abang tuan-tuan, dulu ada satu rumah yang dalam rumah tu jadi pusat duduk pok-pok tekpik ni duduk berimpun. Di rumah tu pun saya dah tolak apa semua. Pas saya pun kena ligan dengan jin depa belah tu. Saya dah tolak, saya nak bangunkan tempat yang dulu jadi sarang penagih dadah menjadi Kompleks Darul Husnul Khatimah. Jadi kalau tuan-tuan nak wakaf, resip wakaf ada di luar sana. Lah ni yang kita perlu tuan-tuan nak selesai di hujung Ramadan ni. Saya kata 10 terakhir Ramadan ni kalau duit cukup, saya nak bayar, settlekan duit tanah tu. RM150,000. Saya dah bayar dah RM15,000. Tinggal lagi RM135,000. Kita nak settlekan pada hujung bulan Ramadan. Jadi, saya buka peluang. Kalau tuan-tuan nak wakaf tanah dengan bangunan, satu kaki RM100. Satu kaki. Tapi nak balik akhirat bukan nak bawa sekaki aku. Duduk di dunia ada 2 kaki. Awak balik 2-2 kaki elok. Kalau tak mampu, nak bagi RM10, nak bagi RM50 pun boleh. Tapi sekaki RM100. Kalau tak mampu, resip 10, resip 50 pun ada. Boleh dapatkan di luar sana insyaAllah. Mudah-mudahan tertubuhnya Darul Husnul Khatimah ini tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bangunkan dan binakan juga tertubuhnya sebuah mahligai untuk kita di dalam syurga kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja yang sudi jemput saya hadir pada pagi ini. Saya pun seronoklah berjumpa dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada masa, ada waktu kita bertemu lagi di lain masa dan lain ketika. InsyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi